أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب عبدا آبدين ودهر الداهدين اللهم علمنا ما جهلت وذكرنا ما نسيت ففهمناها سليمان وكنا الحكم وعلما وشكنا مع الهدى وسبحنا وطيرا فائلين يا حي يا قيوم يا رب موسى وهارون ويا رب إبراهيم ويا رب محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقنا الفهم والعلم والحكمة والعقل والحفظ برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam ke atas baginda dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Moga-moga kita semua pada malam ni insya-Allah semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Taala dapat lagi kita teruskan kuliah bulanan kita. Dan insya-Allah ini kali terakhir untuk setiap bulan, dan insya-Allah kita akan sambung balik pengajian yang lepas di dalam kitab Bulughul Maram, yang mana kita masih lagi di dalam bahagian bijana, yakni masih membahas berkaitan dengan bekas, yakni tempat air dan sebagainya. Kita boleh tengok hadis yang seterusnya, iaitu hadis yang diriwayat an Ummi Salamah. An Ummi Salamah. Jumpa ke? Hadis ke berapa dah? Hadis ke berapa kitab dah? Kedua. Kedua daripada tajuk tu kan. Muka surat berapa dah? 31. 21. Tengok muka surat 21, hadis yang kedua di bawah tajuk bahagian bijana. Qala an Ummi Salamah qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladhi yashrafu fi ina'i fiddah innama yujarjiru fi batnihi nar jahannam. Muttafaqun alaih. Hadis yang dimuafaqah oleh dua perawi. Bila kata muttafaqun alaih, iaitu kena kepada Imam Bukhari dan Imam Muslim. Bila sebut muttafaqun alaih, jadi hadis ni yang telah diriwayat oleh Ummi Salamah. Jadi Ummi Salamah ni siapa dia? Jadi nama dia, kata ulama, Ummi Salamah ni namanya Hindu bin Umayyah Al-Qurashiyah. Hindun bin Umayyah Al-Qurashiyah. Dia ni telah berkahwin dengan Rasulullah SAW setelah 4 hijrah. Tu. Jadi Ummu Salamah ni sebenarnya dia dulu sebelum berkahwin dengan Rasulullah dia sudah ada suami. Tu selepas wafat suami dia, kemudian barulah dia berkahwin dengan Rasulullah SAW. Bila ni? Selepas suami dia mati, kemudian selepas habis iddah. Bukannya mati suami tu kahwin, tidak. Lepas mati suami, habis iddah, berapa iddah? 4 bulan 10 hari kan, bagi kematian kan. Jadi 4 bulan 10 hari. Sebab tu orang perempuan bila kematian suami 4 bulan 10 hari tu, dia kena tak boleh tubik rumah lah. Tak boleh buat pekerjaan-pekerjaan kecuali darurah saja. Contoh darurah ni seperti rumah terbakar, baru boleh keluar rumah, ataupun disebabkan sakit perlu pergi kepada berubat di hospital. Adapun datang bewak dalam rumah dia, bewak ni buat perangai,
Masuk rumah dia takut kau bewok ni, terpaksa kena lagi keluar. Itu tak apa, ada darurah. Tapi saja-saja keluar apa makcik, tak ajar nak minum teh kat kedai. Nak tubik ngeteh, mana boleh nak tubik ngeteh. Waktu dalam edah lagi. Jadi Ummu Salamah ni dulu dia ada suami, kemudian bila suami dia tidak ada, maka selepas daripada habis iddah barulah dia berkahwin dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara isteri Nabi yang banyak meriwayatkan hadis, Ummu Salamah ni. An Ummi Salamah, artinya hadis. Orang yang meminum pada tempat air, dalam hadis ni kata tempat air kena kepada mangkuk ataupun gelas. Sebab tu hadis ni tak boleh baca seorang, dia kena ada untuk guru. Kalau dalam kitab ni kata tempat air ke dia baldi ke, basing ke, kawah ke, semua geling ke, semua dia bagi tempat air. Sebab tu kita berhajat mengaji tafsir Quran ke, mengenai hadis ke, perlu kepada perbahasan guru. Tak boleh kita faham di kita seorang. Yang tu ramai duk rasa dia betul selalu tu. Pasal apa dia? Pasal dia baca hadis kira pakai zahir hadis ni, tapi makna dia tak tahu. Asbab berguru sebab hadis ni keluar, sebab apa dia tak tahu. Sebab itulah kita kena mengaji asbab. Asbab ni ada dua. Asbabun nuzul dengan asbabun guru. Asbabun nuzul kena kepada kenapa ayat Quran ni diturunkan. Yang kedua asbabul guru, iaitu sebab apa hadis ni disebut oleh Nabi, dikeluarkan oleh Rasulullah. Contoh asbabul guru, satu hari ketika peristiwa hijrah, peristiwa hijrah, Nabi ajak orang berhijrah, dipanggil orang muhajirin. Muhajirin ada dua, muhajirin dengan ansar. Muhajirin ni siapa dia? Orang daripada Mekah berhijrah ke Madinah. Adapun orang ansar ni orang di penduduk Madinah menyambut kedatangan penduduk Mekah. Jadi orang muhajirin ni ketika Rasulullah ajak dia pergi berhijrah, pada waktu banyak keluar pandangan. Ada seorang ni kata, takutlah nak pergi berhijrah, nanti orang kafir Quraisy dia sekat kita di tengah perjalanan, mati kita. Mati. Ni ada orang anggap begitu, takut mati bila berhijrah. Jadi kemudian Allah Ta'ala waktu ayat kullu nafsi za'iqatul maut, kamu hidup dan tidak takut mati. Allah Ta'ala perintah kamu supaya berhijrah dan tidak takut mati. Kamu duduk berdiam di Mekah pun mati, duduk berdiam di Madinah pun mati. Jadi pergi berhijrah. Jadi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq bila dengar ayat ni membakar semangat dia. Ada pun orang lain, sahabat lain berhijrah secara sembunyi-sembunyi. Ada pun Abu Bakar As-Siddiq dia suruh perintah orang pergi beritahu orang kafir Quraisy. Ya ma'al Quraisy, ya. Esok pagi ada orang nama Abu Bakar As-Siddiq ingin berhijrah. Tu. Siapa ingin kepala yang terpotong daripada badannya dipersilakan sekat Sayyidina Umar. Sayyidina Umar bukan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Jadi bila tiba keesokan hari, Sayyidina Umar berhijrah dalam keadaan tenang, tidak ada gangguan. Ni. Pandangan yang kedua, ada sahabat mengata kalau aku pergi berhijrah bersama Rasulullah nanti tak ada makanan. Nanti maka Allah Taala waktu ayat Quran, kamu duduk di Mekah pun ada makanan, kamu duduk Madinah pun boleh makan juga. Maka ada seorang lagi yang suka berbisnes. Apa kata jom kita pergi berhijrah. Sebab sana mungkin dapat untung besar kot. Yang ni suka buat bisnes lah ni. Mungkin dia jual goreng pisang kot. Wallahu a'lam lah. Kemudian ada seorang dia kata jom kita pergi berhijrah. Pasal apa dia? Kerana penduduk Madinah ni comel-comel. Okey kita dapat jauh dia comel-comel belakang kat sana. Maka bila Nabi dengar macam ni, Nabi pun keluar satu hadis, innama a'malu binniyati. Amal itu berdasarkan niat kita. Nabi nak kata kalau kamu berhijrah kerana nak dapat keuntungan perniagaan, insya-Allah kamu akan dapat untung. Kalau kamu berhijrah ke Madinah kerana nak cari perempuan, insya-Allah kamu akan dapat dikahwini perempuan tersebut. Dia ikut pada niat kita. Jadi di situ asbab hadis dikeluarkan. Boleh faham deh? Itu nak beritahu sebab apa hadis ni dikeluarkan. Tu sebab tu kita kena mengaji yang pertama tentang nuzulul Quran, yang kedua tentang mustalah hadis. Kena mengaji mustalah hadis ni. Hadis ni sahih ke, gharib ke, maudhu' ke, dhaif ke.
kita kena mengaji mustalah hadis tu. Itu orang panggil ibu untuk sebelum daripada kita belajar hadis. Tapi tak apalah, hadis ni kita belajar untuk kita amalkan. Boleh faham dah? Okey, baik. Artinya hadis, orang yang minum pada tempat air kena kepada mangkuk ataupun gelas. Tempat air mana? Tempat air daripada perak. Maksudnya kita guna ataupun kita minum daripada mangkuk, daripada gelas yang diperbuat daripada perak. Sesungguhnya bergoncang-goncang, maksudnya bergelegak api neraka di dalam perutnya seorang. Baik, habis itu. Jadi pengajaran hadis ni dapat kita faham apa dia. Jadi siapa yang minum air ataupun di dalam bekas ataupun dalam pinggan yang diperbuat daripada emas ataupun perak, maka di akhirat esok Allah Ta'ala akan jatuh hukuman, iaitu dimasukkan api neraka ke dalam perut dia sehingga perut dia bergelegak. Siapa beritahu? Nabi beritahu. Maka tidak boleh sama sekali kita menggunakan bekas makanan itu diperbuat daripada emas ataupun perak, kecuali ada sebab yang tertentu dan ada golongan tertentu yang boleh memakai benda yang telah diharamkan oleh Allah Ta'ala. Antara contohnya seperti perempuan harus dia guna emas ataupun perak sebagai perhiasan. Itu hanya khusus bagi perempuan saja. Jadi sama ada nisbah banyak ataupun melampaui ataupun berkurangan. Nak pakai banyak pun boleh, nak pakai sikit pun boleh. Cuma kata ulama, perempuan ni kalau boleh pakai barang kemas ni kalau boleh sekadar sajalah, jangan melampaui, takut timbul riak. Yang paling takut apa dia? Tu game mata hitam. Putus sangat lepas ni. Pencuri, takut pencuri lah. Ni boleh faham dah. Jadi bagi pihak perempuan boleh dia pakai perhiasan diperbuat daripada emas ataupun perak. Pengajaran kedua dapat kita ambil dalam hadis ini, diharuskan bagi laki-laki untuk memakai perak. Contohnya seperti cincin, saya bahas pada 2-3 hari lepas, di mana orang laki-laki harus pakai cincin, bahkan disunatkan pakai cincin yang diperbuat daripada perak. Tapi emas tidak bolehlah, emas hukumnya haram. Tapi ada orang tanya, ustaz, kalau emas tak boleh pakai laki-laki, adakah semua keadaan tak boleh pakai laki-laki? Ada juga keadaan tertentu lelaki boleh pakai emas. Contohnya suami dia ni pergi ke bandar, pergi cari gelang tekuk emas kepada bini dia, sempena birthday bini dia. Tu racangnya bila balik kerja ni pergi singgah kedai emas dulu, dan kemudian belilah rata tekuk diperbuat daripada emas. Tiba-tiba bila jalan balik tu banjir. Tu dia banjir. Banjir jalan tu, mungkin dekat BSP ni banjir. Hari tu tak banjir dekat BSP kan? Tak banjir. Dekat Shah Alam lah, sungai dekat Syekh 13 yang banjir tu kan. Contoh berlaku kes macam tu, dalam rumah tak boleh. Boleh satu cara saja, iaitu dengan cara berenang. Jadi beli emas ni, emas ada dalam kocek. Jadi kalau berenang begitu saja menyebabkan emas ni hilang. Lalu nak buat bagaimana? Maka bagi kata mula, boleh pada waktu tu kita pakai gelang tu. Boleh kita pakai gelang tekuk tu. Ambil pakai, ikat kemah, kemudian harungi air banjir tu. Boleh. Ketika darurah, takut kalau kita letak dalam kocek nanti hilang. Kalau dalam keadaan tertentu, boleh kita pakai. Bukan tujuan untuk menghias, tapi nak menyelamatkan barang kemah tu boleh. Tu. Maksudnya pengajaran ketiga di sini harus kita guna ketika dalam keadaan darurah. Contoh dalam hadis yang lepas saya beritahu, ketika Rasulullah pernah beritahu sahabat, Rasulullah bawa sebelah tangan kain sutera, sebelah tangan kiri emas. Rasulullah pun angkat beritahu kepada para sahabat. Rasulullah kata, dua perkara ni diharamkan bagi umatku kaum laki-laki dan diharuskan bagi umatku yang perempuan. Jadi maksudnya orang laki-laki emas tak boleh pakai, kain sutera tak boleh pakai. Tapi kalau dalam keadaan darurah boleh. Macam kain sutera. Kain sutera ni kata ulama boleh pakai ketika mana seperti dalam keadaan penting, seperti di dalam peperangan. Boleh kita pakai kain sutera ketika berperang. Pasal apa dia? Sutera ni antara satu kain yang cukup istimewa. Pasal peluru ni sebenarnya kalau ikut kain sutera ni, dia boleh tepih peluru tersebut. Nak kata tu sebab kain sutera ni mahal.
daripada sudut dia punya lentukan, daripada sudut dia punya tone, warna. Dia memang comel ni kain sutera, tak boleh lawan lah. Kain sutera paling cantik sekali. Jadi kain sutera ni juga dijadi sebagai hamparan tempat duduk bagi ahli syurga. Dan bila ahli syurga duduk di atas kain sutera sebagai hamparan, dan kata ulama, kain ni mengikut arahan ahli syurga. Nak belok ke kanan boleh, nak belok ke kiri boleh. Ikut arahan saja. Subhanallah dah. Rupanya kain sutera emas Allah Ta'ala sedia di dalam syurga nanti. Jadi pasal apa Allah Ta'ala haramkan orang lelaki-lelaki pakai emas? Pasal Allah Ta'ala nak uji kita. Nak uji kita, nak tengok kita boleh sabar tak di atas pengharaman Allah Ta'ala. Pasal dalam akhirat esok Allah Ta'ala akan beri mahligai dibuat daripada emas dan sebagainya. Tu. Dan hikmah yang kedua pasal apa Allah Ta'ala tegah kita memakai emas. Dan tegah kita memperbuat perhiasan daripada emas dan perak. Contoh kita nak buat gelang, atau kita nak buat gelah, kita buat replika hanya untuk hiasan. Pasal apa? Kerana syarak tidak mahu kita mengejar dunia hanya semata-mata nak beli emas untuk sebagai perhiasan saja. Sebenarnya ada benda yang perlu kita kejar lebih daripada tu lagi. Ni tiba-tiba hidup habis masa untuk kejar duit, beli emas buat sebagai perhiasan tu saja. Maka syarak mengharamkan perkara ni. Kita tengok di sebalik hikmah tersebut. Comel agama Islam ni comel. Nah, dan antara hikmahnya lagi ialah dia nak jaga hati orang fakir miskin. Jadi kalau kita pakai mah ni pula buat dalam bentuk gelas. Minum pun minum air pun dalam gelas diperbuat daripada emas. Jadi kalau orang pakai miskin tengok, Allah, dia kata, dan keluarga aku susah, aku duduk tepi rumah orang kaya, pagar dia berjuta-juta dah. Kalau satu pagar dia ni pun kalau jual, Allah, boleh hidup senang aku anak bini. Jadi memecahkan hati perasaan orang fakir miskin. Sebab tu syarak ni nak kaya boleh, tapi ada hak kekayaan tersebut. Ada benda yang boleh buat, ada benda tak boleh buat dengan kekayaan kita. Hati-hatilah. Dah ustaz tu orang duk buat, orang duk cat kereta warna emas tu macam mana? Kalau cat warna emas tak apa tuan-tuan. Nah, kalau saya yakin kalau kereta dibuat daripada emas dah lama dah kereta tu hilang. Nah, hilang lama dah. Tu. Dia faham dah? Itu antara hikmah kenapa ditegah kita makan dan minum daripada bekas yang diperbuat daripada emas ataupun perak. Jadi balasan di akhirat esok Nabi kata jelas, fi batnihi naru jahannam. Dalam perut dia di akhirat esok bergelegak, diisi dengan api neraka. Nauzubillah. Minta berlindunglah. Hadis yang ketiga. An Abi Sa'labata Kushani radhiyallahu anhu. Qala Abi Sa'labah, qultu ya Rasulullah, inna bi ardi yaumin ahlil kitab afana'kulu fil aniyatihim. Qala la ta'kulu fiha illa an la tajidu ghairaha faghsiluha wa kulu fiha. Muttafaqun alaih. Hadis yang dimuafakat oleh dua imam periwayat itu Imam Bukhari dan Imam Muslim. Baik. Jadi bila kata Sa'labah ni siapa dia? Hadis riwayat Sa'labah ni. Sa'labah ni namanya Jamhur bin Nashid. Nama Sa'labah ni Jamhur bin Nashid, dia wafat pada tahun 70 Hijrah. Artinya hadis, telah berkata Abi Sa'labah, dia ni merupakan sahabat Nabi lah. Berkata aku Sa'labah ni, ya Rasulullah. Sa'labah tanya Nabi, kami ada di negeri orang kafir ahli kitab. Satu hari Sa'labah jumpa Rasulullah, dia tanya, ya Rasulullah, kalau satu hari aku pergi musafir satu negeri orang kafir. Maksud negeri orang ahli kafir ahli kitab ni maksudnya negeri yang diperintah oleh orang kafir. Contoh kita naik kapal terbang pergi overseas. Nak pergi ke mana ni? Nak pergi jumpa bakal isteri nombor 2. Janda anak 2. Tu orang mana? Orang Tunisia. Tak tahu nombor negara apa, ataupun negara orang putih lah, UK, United Kingdom. Satu hari kita pergi ke UK. Jadi tujuan Sa'labah tanya, kalau saya pergi ke negara orang kafir ni, yang mana telah diperintah oleh kerajaan kafir, apa persoalan Sa'labah? Bolehkah kami makan pada tempat makan mereka?
Bolehkah kami ni duk guna pinggan makuk mereka, kami duk guna sudu mereka, kami singgah restoran mereka, makan perkakas perkakas bekas-bekas mereka ni, bolehkah? Salah tanya Rasulullah. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jawab Nabi sebagai jawab, jangan kamu makan padanya tempat makan mereka itu orang kafir. Jangan, Nabi kata lah, jangan. Melainkan, bila kata melainkan istisna mengata bolehlah. Melainkan kalau kamu tidak peroleh yang lain, baru boleh. Maksudnya bukannya bila kita pergi satu negara orang kafir terus dikatakan boleh makan di restoran dia orang. Maksudnya Nabi kata bekas pinggan makuk dia orang tu boleh makan. Tidak, Nabi kata kena ijtihad dulu, kena usaha dulu, cari hak bersih dulu, cari hak molek. Kalau boleh, kalau ada kedai Muslim, cari kedai Muslim dulu. Kalau ada kedai makan Islam, cari kedai makan Islam dulu. Bila dah cari penat dah, lapar sangat dah ni, kalau tidak boleh mati, boleh pingsan, maka kata Rasulullah, melainkan kalau kamu tidak peroleh yang lain, maka bolehlah kamu guna pinggan makuk daripada orang kafir, maka bolehlah pakai. Maksudnya kena cari dululah. Tu. Waktu itu maka basuhlah oleh kamu akan dia tempat makanan tu, dan makanlah kamu padanya tempat makan mereka itu. Jadi apa yang boleh kita faham daripada hadis ni, tuan-tuan mata Allah? Jadi hadis ni nak jelas pada kita, pada sudut zahir hadis ni, makan pada bekas kepunyaan orang kafir ditegah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ikut zahir hadis ni, Nabi tegah kita makan pinggan makuk daripada kepunyaan orang kafir. Tetapi Nabi beri satu kelonggaran. Jikalau kita terpaksa pada waktu tu, terpaksalah. Jika kita terpaksa nak kena guna pinggan makuk mereka, maka kata ulama, kata Nabi, bolehlah kita pakai pinggan makuk sudu mereka tu, boleh. Tapi kalau kita rasa curiga, pinggan makuk ni mungkin letak babi kot, mungkin letak ayam apa ni anjing golek kot, tu takut babi kekeng, mungkin buat sup ke apa tu, diperbuat daripada masukkan daripada babi ni, letak atas pinggan ni. Kalau kita rasa curiga, kata ulama, maka basuhlah. Basuh tu dengan cara 7 kali basuh. Satu daripada 6 basuhan tu wajib kena ada air, campuran air dengan tanah. Maksudnya 7 kali basuhan, 6 air mutlak, 1 air bercampur dengan tanah. Bukan panggil samuk ni, orang panggil basuhan 7 kali. Kena basuh cucuan. Kenapa? Kenapa? Contohnya orang kafir bagi kita pinggan makuk kan. Bagi pinggan makuk, kita tahu dah dia ni kat rumah ni begini-begini. Dia ni orang kafir lah. Biasa dalam anggapan kita mesti dia hidang babi dan sebagainya dalam pinggan makuk tu. Macam mana boleh kok kita terima pinggan makuk mereka? Kata ulama, boleh kita terima. Kemudian kita basuhlah sebanyak 7 kali air, salah satunya air tanah. Pasal apa dia? Nak mengelak daripada pembaziran. Kalau Nabi kata tak boleh, membazir sajalah. Dah lah pinggan makuk gua harga 2,000 dah, jenama lorek. Orang perempuan kalau bunyi jama lorek dan sebagainya, jangan main ya. Elok ni ajak pergi ke nilai ni, pergi cari pinggan makuk ni. Jadi wujud pembaziran jikalau Rasulullah tidak ajar cara basuh, maka boleh tuan-tuan nak terima, tak ada masalah. Apa-apa barang yang boleh kita ambil, boleh kita terima, kemudian basuhlah sebanyak 7 kali. Ini mengikut pandangan, mengikut hadis ni, mengikut hadis ni. Jadi ada juga ulama menangguhkan hadis ni. Jikalau tidak ada kotoran, jikalau kita tak nampak benda tu ada najis, tidak ada kotoran, maka kata ulama kita boleh pakai tanpa dibasuh. Hanya sunat saja kita basuh. Tapi kata ulama tu pinggan orang kafir tu mungkin tu tak tahu dia letak ke tidak babi tu. Kata ulama tak wajib kita tanya dia, pinggan makuk ni letak babi ke? Tak wajib kita tanya. Kalau pergi ke negara orang kafir, kalau tengok dah nampak zahir bersih apa semua, boleh pakai, tak ada masalah. Boleh faham dah? Boleh pakai. Cuma sunat saja kita basuh dulu. Tapi kalau kita ragu, basuh 7 kali dengan air, salah satunya daripada
air tanah. Cumanya nak beritahu tak wajib kita tanya orang tu kah ni guna buat apa tak wajib tanya. Sebab tu fiqh ni sebenarnya begini, fiqh ni dia hukum kita ikut pada zahir saja. Fiqh ni zahir macam mana? Tasawuf lainlah, kita tak berbicara kata tasawuf ni. Fiqh kita hukum zahir. Okey, contoh pakaian kita ni, kalau pakaian kita nampak macam tak ada najis, mata kepala tak ada bau najis, tak ada rasa najis, maka bersihlah pakaian kita ni, boleh pakai buat sembahyang. Tapi kalau kita mari waswas, tak ada begitu dah mericik kok air ni, mericik kok air najis sebagainya, tak boleh. Waswas mesti kena yakin. Boleh faham dah? Sama juga daripada sudut makanan yang syubhah ni. Contoh kita beli biskut, kita beli perisa minuman, beli apa-apa produk makanan. Kalau kita dah tengok tu kuantiti dia, contoh kita dah tengok kandungan dia tak ada lemak babi apa semua, kemudian ada cok pula halal, maka kita boleh pegang halal tu. Tak wajib kita kaji makan ni pada mana ni, tilik satu-satu, tak makan lah kita. Tapi kalau orang tasawuf dia tilik, kalau ada campuran begini syubhah ni syubhah, maka dia tak akal lah. Itu daripada tuduk tasawuf. Dalam bab fiqh tak wajib tanya tu saja, tak wajib tanya. Kalau kita tanya, kita tahu, jadi hukum lain pula. Boleh faham dah? Samalah masalah makuk pinggan kemudian orang kafir. Kalau kita pergi ke luar negara, kita boleh pakai pinggan makuk mereka. Kalau nampak suci dah, hanya sunat saja basuh. Tapi kalau kita rasa ragu, basuhlah dengan air sebanyak 7 kali, salah satunya air bercampur dengan tanah. Dan tak wajib kita tanya. Kalau kita tanya, bekal letak apa ni? Baru letak kepala babi di bawah. Sudah. Masalah. Dia faham dah? Begitulah. Tu jelas hadis Nabi ni, jelas kepada kita. Dia faham dah? Habis di situ. Okey, baik. Habis hadis tu. Hadis yang keempat. An Imran bin Husain radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa ashabu tawaddau min mazadati imraati musyrikatin, muttafaqun alaih. Hadis yang diriwayat oleh dua imam, Imam Bukhari dan Imam Muslim. Artinya hadis bahwasanya Nabi SAW dan beberapa sahabatnya Nabi berwuduk mereka pada satu tempat air kepunyaan perempuan musyrik. Bila kata musyrik ni, orang lawan Allah lah, orang syirik pada Allah, kena kepada orang kafir. Jadi Imran bin Husain ni merupakan sahabat Nabi. Dia ni memeluk Islam ketika peperangan di Khaybar. Dia ni banyak juga meriwayatkan hadis ni, Imran bin Husain ni. Tu. Jadi apa pengajaran yang kita dapat ambil daripada hadis ni? Tu. Maksudnya satu hari Nabi SAW bersama sahabat. Ketika Nabi nak berwuduk, Nabi minta satu bekas kepunyaan orang kafir. Maksudnya minta bekas tu cebok air, tapi bekas tu kepunyaan orang kafir. Tu. Itu kisah dia. Tapi kalau nak kata bekas tu najis, sudah tentu Rasulullah tak minta bekas tu. Jadi apa yang kita dapat faham daripada hadis ni? Jadi orang Islam ni dia boleh guna bekas kepunyaan orang kafir. Kita boleh guna bekas kepunyaan orang musyrik ataupun siapa sahaja apabila kita yakin bekas tu adalah bersih dan suci. Dia faham tak? Tu. Maka kita boleh guna dan tak wajib kita tanya bekas ni dibuat daripada apa. Tu. Asal elok je bila orang kafir bagi bekas kat kita. Elok je. Bekas tu tiba-tiba bila kita tanya, dia kata baru cedok anak babi lah, macam-macam. Jadi masalah lah. Tak wajib kita tanya dah. Jadi yang keduanya, setiap amalan mesti kita kena yakin kepada Allah Ta'ala. Tak boleh ragu. Kalau ragu, hukum lain pula. Jadi walhasilnya setiap apa yang kita pakai itu mesti kena yakin lah kepada Allah. Habis di situ. Hadis yang kelima. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna qadahan Nabiy sallallahu alaihi wasallam in kasara fattakhadha makana sa'bi silsalatan bin fiddah
silsilatan min fiddah, rawahu Bukhari, hadis yang diriwayat oleh Imam Bukhari. Artinya hadis bahwasanya mangkuk Nabi SAW telah pecah. Jadi satu hari ni Nabi mempunyai mangkuk. Mangkuk ni tempat tak ada air lah. Jadi zaman Rasulullah ni mangkuk dia diperbuat daripada kayu. Zaman Rasulullah mangkuk diperbuat daripada kayu. Maka mengambil ia Nabi akan tempat yang pecah itu akan pateri. Pateri ni apa dia? Kalau zaman kita panggil welding. Penampal lah. Maka mengambil ia Rasulullah akan tempat yang pecah itu akan pateri daripada perak. Maksudnya Rasulullah ada mangkuk yang diperbuat daripada kayu, tapi mangkuk tu telah pecah. Bila pecah, Rasulullah ambil perak, kemudian Rasulullah tampal tempat pecah tu. Ni okey, tengok. Jadi larangan Rasulullah SAW tentang memakai bijak emas dan perak ialah sama sekali diperbuat daripada emas dan perak. Hadis yang kita baca dulu, hadis yang diriwayat oleh Huzaifah, ingat tak? Hadis mula-mula hadis Huzaifah. Hari itu yang kita baca, Nabi kata apa sahaja bekas yang diperbuat daripada emas dan perak haram kita pakai. Haram. Jadi yang kata haram tu sebab apa? Sebab keseluruhan bekas tu diperbuat daripada emas dan perak. Tiba-tiba keluar hadis ni, ketika bekas mangkuk Nabi tu pecah, kemudian Nabi ambil perak tampal dekat bekas tu. Tu. Tetapi tengok tetapi. Tetapi. Ada tetapi sini. Tetapi kalau sedikit, bila kata sedikit ni berlaku khilaf. Bila sedikit kerana ada maksud. Contohnya, kita tampal seperti Nabi tampal perak pada mangkuk dia tu kerana ada hajat untuk menutup lubangnya pecah. Ada maksud dan tujuan. Bukan saja-saja Nabi tampal perak pada mangkuk kayu dia tu, bukan. Ada tujuan untuk mengelak daripada bocor. Maka tidak mengapa seperti pateri dan sebagainya, maka dibolehkan. Cumanya kata ulama di sini dalam bahasa al-hadis ni, haram kalau kita tampai apa-apa bekas yang diperbuat daripada emas. Tu je. Contohnya, besin rumah kita tu pecah, kemudian tengok emas bini ni banyak. Tu dia. Tengok emas bini banyak, kemudian kita lenturkan emas tu jadi cair, kemudian kita tampal besin di baldi kita yang pecah tu menggunakan emas tu. Hukumnya haram kata ulama. Dalam masalah emas tak boleh nak tampal bekas-bekas mana-mana. Tak boleh. Emas tak boleh. Sama ada tampal tu besar ataupun kecil. Haram kalau kita guna emas untuk sebagai tampalan. Tak boleh. Tapi kata ulama berdasarkan hadis ni tidak mengapa kalau kita ambil perak sebagai tampalan sekadar hajat, yang tu boleh. Kerana berdasarkan hadis Nabi SAW. Maksudnya di sini dapat kita faham harus kita tampai sesuatu menggunakan perak. Contohnya seperti gigi perak. Tu dia. Contohnya gigi dia ni, kalau tampalnya besi 2-3 minggu kulak gigi dia. Jadi jaga orang nak tampal gigi dengan besi dah. Biasanya orang nak, kalau kata ulama perak ni banyak kelebihan lah. Contoh, sebab apa kita sunat pakai cincin perak? Kalau pakai cincin besi ni kadang-kadang dia ada masalah dengan apalah, ikut kajian lah, saya tak pandai juga ni masalah ni. Jadi kalau kita selalu pakai besi ni ada masalah sikit, bagian boleh melemahkan badan kita. Tapi kalau perak ni tak ada masalah. Tu. Maka kalau kita nak tampal gigi kita dengan perak, yang tu boleh digunakan berdasarkan hadis. Hanya untuk sekadar. Tapi janganlah tampal perak belakang semua gigi. Yang tu haram lah pula kerana lebih pada hajat. Boleh faham dah? Tu. Macam mana hukum braces ni? Braces apa tu? Ni lah ikat gigi macam penjara tu. Tapi kata ulama ada perbahasan khilaf ulama babak ni. Masalah gigi yang dibuat ni ikat dengan besi tu. Ada. Tapi kata ulama kalau saja-saja nak ikat gigi tu. Kalau saja-saja tak ada sebab tertentu, kata ulama haram. Ada pandangan yang kedua kata jikalau ada sebab tertentu, contohnya dia ni kemalangan, giginya ronyok, gigi ke atas ni kok sombeng kok ni duk paut lah kok ni. Tu kalau sebab accident nak betulkan balik boleh. Ataupun muka dia huduh sangat,
Gigi ni berkucah hayah ni, orang Kelantan panggil berkucah hayah gigi dia, berserabut habis. Jadi menyebabkan dia tak ada jodoh, orang ni caci maki hina dia, maka bolehlah dia baiki gigi tu. Tapi ada perbahasan khilaf lah dalam masalah kita pasang gigi jari besi tu, apa nama sebab saya tak biasa bakal lah. Tuan-tuan tahulah tu. Habis dah hadis tu berlaku khilaf. Bahagian samuk. Masuk pula kita dalam membicarakan tentang bahagian samuk. Samuk ni apa dia? Samuk ni bahasa Arab, bahasa Melayu dipanggil tanggal ataupun menanggalkan. Itu panggil samuk. Adapun kita basuhan 7 kali tu bukan dipanggil samuk. Jangan tertukar. Dah. Samuk ni kita menanggalkan sesuatu. Ada sifat wajib bagi zat Allah Taala, dia ada 4 bahagian. Yang pertama dipanggil sifat nafsiyah, sifat salbiyah. Salbu-salbung ni maksudnya nak menafikan. Tu nak menafi sifat yang tak layak bagi Allah Taala, salbiyah. Jadi di sini samuk tanggal. Hadis yang pertama, Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma. Jadi Ani ibn Abbas, anak Abbas. Bila kata ibni, nama depan dia mesti Abdullah. Maksudnya Anil Abdullah bin Abbas. Itu nama sebenarnya. Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma. Sebab apa tidak panggil anhu? Dua lah kita doa di situ, semoga diridai Allah, iaitu Abbas dengan siapa dia? Anak dia nama Abdullah. Dan dua orang tu Abdullah dengan Abbas. Lepas tu disebut di sini anhuma. Itu dalam kaedah bahasa Arab lah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza dubighal ihabu faqad tahura." Rawahu Muslim. Hadis ni dikeluar oleh Imam Muslim. Artinya hadis, apabila disamuk akan kulit, maka sesungguhnya telah suci ia kulit. Ni baik. Jadi samuk ni maksudnya biasanya berlaku kepada kulit binatang. Samuk-samuk ni ialah kita membuang segala lendir-lendir ataupun lemak yang boleh merosakkan kulit tersebut. Tu ialah dengan cara kita menggunakan alat menyamuk. Tu biasanya kita guna alat menyamuk ni apa dia? Iaitu benda yang panas ataupun benda yang tajam untuk bersihkan kulit tu daripada lendir-lendir dan sakit-baki yang melekat pada kulit tu. Walaupun alat tu daripada najis boleh. Contohnya seperti tahi merpati. Boleh pakai tahi merpati ni walaupun dia najis. Sebab tahi merpati ni sifat dia tajam. Biasanya bila burung merpati ni dia beruk atas zinc rumah kita ni, atap yang besi rumah kita tu, lama-kelamaan boleh jadi berlubang. Maka bolehlah kita pakai tahi burung merpati untuk sebagai samuk binatang. Lepas ni kalau jumpa ulang masuk surah Al-Hidayah ni, pakai igap pun kita kita buat beg duit kulit ular pula lepas ni. Kita belajar dapat samuk ni. Tu boleh faham dah. Kokoklah jumpa bewok kat depan rumah, igap bewok tu. Igap bewok, igap ular. Ikutlah yang buaya darat tu lah tuan-tuan, jangan igap buaya darat. Buaya betul. Kalau buaya betul boleh igap. Buaya darat tu tuan-tuan lah buaya darat tu. Baik. Jadi pengajaran hadis ni dapat kita faham apa dia? Iaitu setiap kulit binatang yang mati hendaklah kita samuk dahulu dia sebelum daripada kita pakaikan dia. Contoh kita nak buat apa kulit tu, nak buat baju boleh, nak buat beg duit boleh, nak buat tali pinggang boleh, nak buat kopiah boleh. Ada pakai kopiah kulit buaya gini? Tak ada. Boleh, tak ada masalah, boleh. Ataupun pelbagai boleh buat. Nak buat beg apa semua boleh. Boleh pakai tu bila? Setelah mana kita samuk dulu. Selepas kita samuk, barulah kita boleh pakai kulit tersebut untuk di dalam solat. Boleh hukumnya. Baik, tuan-tuan mata Allah SWT. Masih lagi kita dalam hadis yang pertama, dalam masalah bab samuk ni. Jadi dalam hadis ni daripada Ibnu Abbas dapat kita faham bahawasanya kulit yang telah disamuk, masa samuk ni kita buang segala lendir-lendir, kita keluar segala bulu dia, segala daging yang melekat pada kulit binatang tu. Jadi sebelum kulit tu dipanggil belulang. Masa belulang tu tidak boleh kita jual, tak boleh jual beli lagi masa belulang tu. Jadi selepas kita samuk dia,
Kata ulama, lepas kita samak dia tu, buat segala lendir, buat segala bulu, apa yang melekat pada kulit, hanya tinggal semata-mata kulit, barulah kita boleh buat beg duit. Kemudian barulah kulit tu boleh dijual. Cumanya haram kita makan, tak boleh. Kulit ketika boleh makan ni masa mana? Iaitu masih ada lendir-lendir bulu tu. Masa tu boleh makan lagi. Tapi ketika jadi kulit semata, yang tu tak boleh makan dah. Boleh faham dah? Biasa kulit lembu korban lah kita dapat tu lah. Yang tu boleh makan lagi sebelum kita samuk, boleh makan lagi. Tapi selepas dah samuk semua tu, jadi kulit semata, maka tak boleh makan dah. Tapi harus dan boleh kita jual beli. Boleh kita jual beli. Itu dari masalah bab samuk dalam hadis yang pertama ni. Hadis yang kedua, an Salamah bin Muhabbiki radhiyallahu anhu. Yang ini daripada Abu Salamah. Abu Salamah ni orang laki-laki dah, bukan orang perempuan. Ni orang lelaki. Sebab tu tubik bin. An Salamah bin Muhabbiki radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dibagu juludil maitati tahuruha. Rawahu Ibnu Majah. Hadis yang diriwayat oleh Ibnu Majah. Artinya hadis, samuk kulit mayat itu menyucikannya kulit. Kulit ni maksudnya kulit bangkai, bukan kulit mayat manusia ni. Betul, kena belajar hadis ni dengan tok guru. Ni samuk kulit mayat itu menyucikannya. Pakat pergi gali kubur, ambil kulit mayat habis. Janganlah buat beg duit apa semua lah gitu imam habis. Samuk kulit mayat di sini maksudnya kita samuk kulit bangkai binatang tu. Boleh faham dah, kita samuk bangkai binatang. Jadi sama ada kulit tu sama ada binatang yang halal dimakan ataupun yang tidak halal dimakan. Biasanya kulit apa? Kulit kuda. Kuda ni boleh makan lah. Kulit lembu, kulit kerbau, itu boleh makan. Ataupun binatang yang tak boleh dimakan, contohnya kulit rimah. Kulit rimah boleh kita buat samuk, tak apa, boleh. Kulit boya, kulit ular, tu boleh. Cumanya yang tak boleh anjing dan babi saja. Tu. Ustaz rumah saya anjing ramai ustaz. Duk belajar bahasa samuk dah ni gerai dah. Tak boleh dah saya ajak. Apa-apa saya beritahu, kulit anjing, kulit babi tak boleh kita nak samuk dia, tak boleh. Boleh faham dah. Kecuali anjing dan babi dan sekutu dia, maka tak boleh lah. Yang lain daripada tu boleh. Bila dah suci tu, bila dah tanggal lemak-lemak segala dia, bila semata kulit, bila dah buat beg duit ataupun buat seluar daripada kulit boya, tu dia, maka boleh masuk dalam solat. Sah tak? Sah dan suci. Tak ada masalah. Kadang-kadang saya suka cari tali pinggang dibuat daripada kulit. Cara tuan-tuan nak cek tali pinggang kulit ni, bila kita beli tali pinggang ni cara sajalah. Ambil patuhkan dia tu, ambil lenyupkan dia tu. Kan panjang, buat macam tu, ujung tu buat macam ni. Kalau dia kulit asli, dia tak akan patah. Kalau buat genyok lagi tu patah. Buat daripada pokok nanah aku. Tu maksudnya bukan kulit asli tu dah. Tu fake tu. Tu. Itu cara nak cari apa ni tali pinggang kulit lah. Tu. Biasa kat bandar banyak, bandar. Tapi kena tengoklah tuan-tuan. Jangan pula cari kulit babi, kulit anjing dah, janganlah. Cari yang kulit yang halal dah. Yang kata sah di sini waktu sembahyang hanya kulit saja yang telah disamuk. Bulu macam mana? Tulang macam mana? Tak boleh. Contohnya kita pergi ke Kutub Utara. Ada baju bulu beruang. Kita pun pakai baju sejuk, diperbuat daripada bulu beruang. Boleh tak kita solat pakai baju tu? Tak boleh. Sebab dalam hadis lepas kita kata selain daripada samuk tu, barang yang terpotong daripada binatang yang tak boleh dimakan semuanya najis. Jadi bulu tu najis. Kecuali kulit bila kita dah samuk, ikutlah kulit beruang. Kalau kita dah semata kulit, tinggal kulit saja, tidak ada lendir apa semua, tapi kita buat baju sejuk, tapi tidak ada bulu lah, maka boleh buat sembahyang. Tapi kalau bulu beruang tu tak boleh, diri bulu tu tak boleh. Tu boleh faham dah. Itu tak boleh. Itu masalah hukum dia. Yang tu boleh, cuma dalam solat tak boleh pakai lah. Jadi tak sah lah solat kita tu. Tapi kalau bulu beruang kita nak pakai, nak pakai buat berjalan kerana sejuk, yang tu boleh, tak ada masalah. Cuma yang tak boleh ni pakai ketika solat saja yang tak bolehnya.
Sebab bulu tu dipanggil najis lah. Boleh faham dah? Tapi macam mana baju yang berbulu dibuat daripada plastik? Plastik ni bukan najis lah. Pastikan plastik tu tidak buat daripada najis, maka boleh pakailah. Biasakan ada sekarang bulu yang tipu-tipu tu kan, macam bulu ayam tu semua tu. Bukan bulu ayam betul, tapi plastik itu sebenarnya. Tu kalau plastik boleh pakailah dalam solat, tak ada masalah. Kalau semata bulu tu tak boleh. Dia faham dah? Habis di situ. Allah Rabbi lah. Kita sambung sikit lagi. Tu. Jadi tuan-tuan, macam mana lepas kita dah, contoh kita jumpa ular kan, ular sawah lah, besar lah ular sawah tu, kemudian kita tangkap ular sawah tu, kita pun sambut dia, kita buat segala tulang-tulang, kita buat lendir apa semua tinggal kulit semata. Macam mana nak tahu tanda kulit tu dah suci? Caranya kata ulama, tuan-tuan rendamlah di dalam air. Lepas rendam di dalam air, kalau kulit tu tidak berbau, tandanya sudah suci. Itu cara dia. Lepas kita sambut semua, rendam dalam air. Lepas kita jemur apa semua, rendam dalam air sekali. Lepas tu, lepas rendam tu, berbau ke tidak lagi kulit? Kalau berbau, maksudnya tak suci lagi, masih ada lendir-lendir yang melekat pada kulit tersebut. Maka kita sambut lagi. Itu cara kita nak menyambut kulit binatang lah. Lepas ni boleh buat sendiri lah. Buka kedai. Buka kedai lepas ni boleh. Hadis yang ketiga, An Maimunata radhiyallahu anhu qalat. Maimunah, hadis ni diriwayat oleh Maimunah. Maimunah ni nama dia apa dia? Nama dia Maimunah binti Al-Haris Al-Hilaliyah. Yang mana Maimunah ni digelar sebagai Ummu Mukminin. Ummu Mukminin, yang mana dia kahwin dengan Rasulullah SAW pada tahun 7 Hijrah dan dia wafat pada tahun 61 Hijrah. An Maimunah radhiyallahu anhu qalat, marra an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi syatin bijurrunaha qala law akhadhtum lihabaha faqalu innaha maitatun faqala yutahhiruha al-ma'u wal qarazu. Rawahu, dia telah diriwayat oleh Abu Daud wan Nasa'i. Daripada Maimunah berkata, ia Maimunah, tu telah lalu Nabi SAW dekat seekor kambing yang menghila. Menghila di sini ialah menyiap kulit. Satu hari Rasulullah berjalan, kemudian terjumpa sahabat sedang menyiap kulit bangkai binatang. Itu kisah dia. Yang menghila mereka tu kena pada sahabat lah. Menghila mereka itu sahabat akan dia kambing. Satu hari Rasulullah berjalan, kata Maimunah, Rasulullah berjumpa satu sahabat sedang duduk siap kulit binatang mati, iaitu binatang mati kena kepada kambing. Maka berkata Rasulullah SAW, maka Rasulullah tegurlah sahabat tu, jikalau kamu mengambil akan kulitnya, maksudnya apa dia? Alangkah baiknya kalau kamu ambil kulit itu. Bro, sambil duduk siap kulit, ambil daging kambing, apa salah ambil kulit sekali ibarat kata macam itulah. Rasulullah tegur sahabat. Maka berkata mereka itu sahabat, sahabat pun jawab, bahawasanya sudah mati ya Rasulullah. Jadi kambing ni mati, sembelih ya Rasulullah, ni dah dijadi bangkai dah ni. Maka berkata Rasulullah SAW, menyuci akan dia kulit air dan daun salam. Nabi kata, kamu ambil air, kamu ambil daun salam ni. Daun salam ni itu sejenis daun kayu yang boleh buat untuk menyamuk, iaitu daun salam semacam kayu yang digunakan orang akan daun buat penyamuk. Saya pun tak pasti daun salam ni apa benda daun salam ni. Di antara alat yang boleh buat samuk lah. Jadi Rasulullah ajar sahabat tu, kamu samukkan dia ni, kamu sucikan guna air, lepas tu kamu guna alat penyamuk iaitu daun salam. Kerana daun salam tu boleh menghilangkan kotoran yang ada pada kulit. Jadi pengajaran hadis ni dapat kita faham apa dia? Tiap-tiap kulit binatang yang mati, sama ada disembelih ataupun tidak, suci apabila setelah mana kita samuk. Samuk tu pula dengan bahan-bahan yang tertentu. Selepas disamuk, kata ulama, pastikan kita basuh pula. Contoh, kita jumpa kulit, kemudian kita samuk dia guna alat penyamuk, lepas tu kena basuh pula dengan air suci sekali. Pasal apa dia? Kerana
ubat-ubat ataupun alat penyamuk itu sudah bercampur dengan najis yang ada pada kulit binatang. Bukan maksud kita ambil alat pencuci kemudian kita pun bersih-bersih dia tanpa menggunakan air bersih. Tu kita pakai dalam solat tak boleh. Lepas kita sambut guna alat tu, biasa zaman sekarang ni sudah ada sabun lah. Zaman sekarang ni ada sabun untuk penyamuk. Lepas tu, lepas dah sabun semua, mesti kena basuh guna air mutlak pula. Tu sebab lepas guna air mutlak, barulah kita boleh pakai tu kulit tersebut untuk masuk di dalam solat. Yang terakhir, yang keempat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuma ihabin dubigha faqad tahura. Artinya hadis, mana-mana juga kulit yang disamuk, maka sesungguhnya telah suci, kata Nabi. Jadi maka kita fahamlah daripada beberapa hadis-hadis yang telah lalu, apa juga pun kulit selain daripada anjing dan babi boleh kita ambil serta disamuk dengan perkakas penyamuk. Jadi zaman sekarang ni perkakas penyamuk kena kepada ubat-ubatan lah. Ada dijual di kedai tu alat untuk menghilangkan kulit-kulit yang ada pada kulit. Biasanya apa dia? Kapur lah. Kita guna kapur tu. Kerana samuknya kulit itu menyucinya. Habis di situ. Jadi dalam masalah menyamuk ni, sebagai kesimpulan dapat kita faham di sini apa dia? Sebagai kesimpulan dapat kita faham di sini dalam masalah samuk, tidak wajib orang yang menyamuk itu orang Islam, tak wajib. Orang kafir pun nak samuk kulit itu pun boleh, tak ada masalah. Kan biasa kita order kasut kulit, beg kulit, LV, Gucci, Gonci Pacai, macam-macam lah. Semua daripada mana? Daripada luar negara. Yang buat kerja ni siapa? Orang kafir yang buat, bukan orang kita. Dan banyak juga kasut-kasut yang branded ni, pakai yang branded ni daripada kulit, semua daripada luar negara. Maka tu ulama tak syarat orang yang menyambut tu orang Islam. Orang bukan Islam pun boleh. Jadi dapat kita faham lagi apa dia? Selain daripada kulit anjing sebagai kulit babi, maka selain daripada kulit tu boleh kita buat pakai masuk di dalam sembahyang, boleh. Contoh beg duit buat daripada kulit. Saya buat beg duit saja ni. Saya tak tahu beg duit saya daripada kuba ke apa benda. Kuda daripada kuda. Ni jenama polo. Bukan. Saya pun tak pasti ni. Saya suka pakai beg duit yang tutup aja sebab kita ni geng duit shilling ni banyak. Bukan tuan-tuan duit 50 saja dah. Jadi kulit macam ni boleh pakai dalam solat, tak ada masalah. Pasal apa? Dia dah disambut dah. Tak kira tak disyarat orang kafir yang sambut tersebut boleh dah. Boleh faham dah. Ada pun tulang, ada pun lemak, semua tu dikira najis. Contohnya kita bawa tasbih. Butir tasbih dibuat daripada tulang apa dah? Tulang kura-kura contohnya. Jadi tulang tu dipanggil najis. Maka tak bolehlah kita ambil butiran tasbih masuk dalam solat sekali, tak boleh. Ataupun bulu dan sebagainya, tak boleh dah. Tu hanya dibenar kulit sahaja. Hanya dibenar kulit sahaja untuk masuk di dalam solat. Itulah perbahasan kita di dalam bahagian sama. InsyaAllah nanti kita akan sambung depan, iaitu tajuk sebenarnya bahagian menghilangkan najis dan ke atasnya. Allah seronok belajar kita ni sebenarnya. Ini sebagai dalil kitab kita. Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh masuk dalam solat maksudnya. Tulang tak boleh. Daging pun sama tak boleh. Cumanya yang kata boleh tak boleh ni untuk dalam solat saja. Adapun untuk pakai luar-luar ni bulu apa semua boleh pakai. Kecuali bulu anjing dan bulu babi tu saja boleh pakai. Cuma dalam solat tu tak boleh bawa. Ada soalan nak tanya? Kuku ada soalan? Tak ada InsyaAllah bulan depan kita akan sambung balik. Cat. Berus cat. Kena tengok selain berus daripada anjing dan babi. Maksudnya berus cat tu kita boleh guna selain daripada berus kulit anjing dan babi lah. Bulu anjing dan babi boleh. Tak masalah. Cumanya berus cat ni ada ke masuk dalam solat? Tak ada kan?
Dua soalan. Wallahu taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa sayyidina Muhammad wa ala sahbihi ajma'in. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa anfa'na wa zidna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi